Alam sekitar merupakan satu aspek yang perlu diberi perhatian. Pada era globalisasi ini, pembangunan yang pesat memberi impak kepada alam sekitar. Kawasan industri yang semakin banyak dibangunkan mengakibatkan pencemaran. Hal ini kerana sisa buangan hasil dari kilang-kilang menyebabkan pencemaran di sungai-sungai. Sebagai contohnya, pencemaran tali air berhampiran Kampung Baru Seri Aman Selong Kempas akibat dari sisa buangan dari kilang-kilang di kawasan tersebut. Dari aspek pertanian pula, pencemaran juga berlaku akibat dari baja-baja yang disalurkan yang menyebabkan pencemaran sungai berlaku. Hal ini juga memberi kesan buruk pada hidupan akuatik. Ia mengakibatkan sebahagian dari hidupan tersebut mati dan habitat mereka juga boleh terjejas. Kawasan pertanian yang pesat menjalankan aktiviti seperti di Cameron Highland yang menggunakan baja sintetik dalam pertanian mereka. Perkara ini dapat memberikan impak yang positif kepada hasil pertanian mereka tetapi akan memberikan kesan buruk pada hidupan lain. Masyarakat harus memainkan peranan yang penting dalam menjaga alam sekitar. Masyarakat pada masa kini kebanyakannya memandang enteng terhadap perkara ini. Sikap tidak ambil peduli tidaklah harus wujud di kalangan masyarakat kita. Hal ini memberikan kesan kepada kawasan setempat. Kawasan setempat sudah pasti dijaga oleh penduduk setempat. Jika penduduk setempat tidak cakna akan perkara ini, maka alam sekitar di kawasan tersebut tidak lagi terjaga. Bagi membaik pulih alam sekitar di Malaysia, ia bermula dari masyarakat setempat. Bab kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Sebab pelbagai insentif-insentif perlu diwujudkan bagi memastikan masyarakat kita dapat mengamalkan amalan alam kita semula. Objektif kajian. Pertama, memudayakan amalan kita semula dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kedua, mempromosikan program kita semula di negara kita agar lebih mementingkan alam sekitar. Ketiga, memupuk semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat setempat dengan menjaga kebersihan persekitaran setempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nazrul. Saya akan membentangkan bahagian kajian literature. Baiklah, penghasilan sisa pebejal ataupun sampah sarak domestik kian meningkat sejajar dengan perkembangan masyarakat. Menurut Datuk Rizalman Datuk Mokhtar, pengerusi Perbadanan Pengurusan Sisa Pebejal dan Pembersihan Awam pada masa kini, iaitu 2022, lebih 38,000 tan sisa domestik dan 17,000 tan sisa makanan dianggarkan akan dihasilkan setiap hari. Perkara ini lebih mengkhawatirkan apabila data terkini menunjukkan pertumbuhan populasi di negara ini kini mencapai 2.4% bersamaan dengan 600,000 orang setahun. Secara tidak langsung, ia membawa kepada peningkatan hasil sisa pebejal domestik. Di Malaysia, 18,000 tan sisa dijana setiap hari dan angka ini juga dijangka akan meningkat pada kadar 2% setiap tahun. Daripada jumlah tersebut, 75% daripada sisa yang dihasilkan dikumpul dan dilupuskan di tapak pelupusan sampah atau tapak pelupusan sampah yang tidak bersih dan hanya 5% sahaja dikitas semula. Berdasarkan kajian pengurangan sisa yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan menunjukkan bahawa sisa makanan dan sisa organik lain merupakan 47% daripada jumlah sisa yang dihasilkan, diikuti oleh kertas 15%, plastik 14% dan lain-lain merupakan selebihnya. Menurut penyelidikan yang dijalankan pada tahun 2012 tentang komposisi sisa pepejal, bahan yang berpotensi untuk dikitas semula daripada sisa yang dilupuskan di tapak pelupusan sampah adalah sebanyak 30%. Pada tahun 2020, terdapat sasaran untuk mengitas semula 20% daripada jumlah sisa yang dihasilkan, 15% untuk pemprosesan perantaraan dan baki 65% untuk didepositkan di pelbagai tapak pelupusan sampah. Selain itu, undang-undang sedia ada mengenai pengurusan sisa telah dikaji semula untuk menambah baik pengurusan sisa pebejal dan menswastakannya dan untuk meningkatkan kesedaran kita semula di negara ini. Pada 1993, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah melancarkan program Kita Semula sebagai inisiatif awal bagi membawa kesedaran kepada rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, inisiatif ini tidak mendapat sambutan yang hangat. Kemudian, sekali lagi pada hujung tahun 2000, KPKT melancarkan semula program Kita Semula yang baharu dengan objektif untuk memupuk tabiat kita semula dan 3R dalam masyarakat Malaysia. Bagi menggalakkan pelibatan orang ramai dalam inisiatif Kita Semula kedua ini, KPKT menggunakan bantuan firma perhubungan awam tempatan untuk mencipta brosur, poster dan papan iklan serta iklan komersial dan juga lagu Kita Semula untuk memeriahkan program tersebut. Selain itu, banyak bandar utama Malaysia telah mewujudkan pusat membeli semula barangan terpakai untuk memudahkan pelupusan barangan kita semula. Namun, kadar kita semula sisa pebejal masih kekal rendah. Malaysia menghasilkan 33,000 tan sisa pebejal setiap hari tetapi hanya 10.5% daripadanya dikitas semula. Dengan selebihnya berakhir di tapak pelupusan sampah. Punca utama kegagalan kita semula di Malaysia adalah disebabkan oleh kekurangan sampah di sumbernya. Oleh sebab itu, Kerajaan Malaysia telah mewujudkan program baharu yang mewajibkan pengasingan sisa di punca yang telah diperkuat kuasakan pada 1 September 2015. Pelaksanaan program ini adalah mandatori dan dilaksanakan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Akta 672.
Menurut Akta 672, Akta Pengurusan Sisa Pebejal dan Pembersihan Awam 2007, kita semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pebejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Contoh bahan yang biasanya akan dikitas semula adalah kaca, besi, plastik dan kertas, di mana ia akan dikumpul, diasingkan dan dihantar ke kilang pemprosesan lalu akan dijadikan barangan atau bahan yang baru. Menurut Ayub dan Abdullah Cik, pernyataan aktif orang ramai dalam aktiviti kita semula akan memberi impak yang besar dalam mencapai matlamat pembangunan mampan. Kenyataan ini menjelaskan bahawa keberkesanan program kita semula dipengaruhi oleh pandangan masyarakat. Oleh itu, kepentingan setiap orang yang terlibat dalam proses pengurusan sisa pepejal harus menjalankan peranan mereka. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di Tanzania, penduduk tempatan mereka tidak terlibat dalam aktiviti kita semula kerana pihak berkuasa tempatan tidak memberikan maklumat atau berkongsi maklumat mengenainya. Di Amerika Syarikat pula, kajian mereka mencadangkan bahawa dengan menyediakan tong kita semula secara percuma mempunyai impak yang menggalakkan dalam meningkatkan kadar bahan kita semula dikumpul di lokasi tertentu. Kajian-kajian ini menunjukkan bahawa teknik promosi yang digunakan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan sisa pepejal memberi kesan kepada komitmen penduduk setempat. Maka dengan itu, orang ramai perlu sedari bahawa penyertaan rakyat dalam pengurusan sisa pepejalan kita semula amat penting dan usaha berurusan perlu dilakukan untuk menjamin program kita semula memenuhi objektifnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Solihin Maliki. Sekarang saya akan menerangkan tentang metodologi kajian ini. Metodologi merupakan bentuk kajian bagi memastikan matlamat kajian dapat dipenuhi dan setiap persoalan kajian dapat dijawab. Metodologi ialah kaedah cara bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu kajian yang dijalankan. Penyelidikan ini mengkaji aktiviti kita semula masyarakat di dalam Malaysia melalui kaedah pengumpulan data iaitu kajian terhadap laporan jurnal, temu bual tidak bersungguh dan pemerhatian kajian soal selidik. Pengumpulan data melalui artikel jurnal. Berdasarkan hasil kajian artikel jurnal, salah satu faktor yang paling penting bagi penyelidik untuk melaksanakan kajian ialah tapak kajian. Berdasarkan artikel jurnal, kawasan kajian Taman Tapai Indah adalah tempat yang menempatkan tong kita semula dan orang ramai akan menggunakan tong ini untuk membuang sisa pepejal. Tong sampah telah dipasang di setiap taman untuk kegunaan penduduk, walau bagaimanapun tiada bekas kita semula tersedia di kawasan tersebut. Berdasarkan situasi tersebut, pengkaji ingin meneliti berapa banyak kitar semula diamalkan oleh individu di kawasan kajian walaupun tong kitar semula tidak dibekalkan. Pengumpulan data melalui kajian soal selidik. Penyelidikan ini dijalankan melalui kajian soal selidik terhadap kepentingan dan kesan kitar semula di kalangan masyarakat. Setiap isi dalam borang soal selidik dinilai menggunakan skala 1 hingga 5, iaitu 1 mewakili ketidaksetujuan yang tinggi dan 5 mewakili persetujuan yang amat tinggi. Soal selidik dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu demografi responden, kepentingan amalan kita semula, sikap cinta akan alam sekitar dan kebimbangan terhadap alam sekitar. Seterusnya ialah pengumpulan data melalui temu bual tidak berstruktur. Temu bual tidak berstruktur digunakan untuk mengumpul data daripada responden yang telah diterima. Pendekatan temu bual dijalankan pada masa yang sama dan analisis linguistik digunakan dalam penyelidikan bagi menganalisis maklumat yang diperolehi. Kawasan kampus UTM yang merangkumi beberapa bangunan seperti FKIKK, FKI dan FKP telah dipilih oleh pengkaji bagi melaksanakan kajian tentang kepentingan dan kesan kitar semula. Dan akhir sekali ialah analisis data. Analisis data digunakan dalam penyelidikan ini untuk mengetahui prosedur pengurusan sisa pepejal yang berkesan di kawasan yang dikaji. Analisis data adalah perkara yang amat kritikal dalam membantu penyelidik dalam mengenal pasti kesukaran dalam domain penyelidikan. Penyiasatan terhadap lapangan telah dilakukan dalam kajian ini untuk memperolehi data mengenai peratusan komposisi barangan kitar semula dan peratusan yang tidak boleh dikitar semula dalam aliran sisa pepejal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful bin Ramlan. Saya akan menerangkan perbincangan dan hasil kajian tentang intensi-intensi yang berguna untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula.
Perbincangan dan hasil kajian adalah berdasarkan objektif kajian dan untuk objektif yang pertama ialah memudayakan amalan kita semula dalam kalangan masyarakat. Terdapat beberapa persoalan yang boleh dibincangkan, antaranya ialah bagaimanakah untuk memudayakan amalan kita semula? Seperti yang kita tahu, penjagaan alam sekitar amat penting untuk kita bagi memastikan suasana yang aman dan bebas daripada penyakit. Pencemaran alam sekitar akan berlaku jika pembuangan sampah sarap di mata tempat tidak dikawal. Kita harus menerapkan amalan kita semula dan mempraktikkan amalan ini dalam kehidupan seharian. Untuk persoalan kedua ialah apakah kesedaran masyarakat terhadap budaya amalan kita semula? Kesedaran tentang amalan kita semula di negara kita masih belum mencapai tahap yang tinggi untuk memastikan alam sekitar berada dalam keadaan yang baik. Sambutan masyarakat terhadap amalan kita semula melalui inisiatif kempen begitu rendah kerana negara kita mensasarkan 40% sisa buangan dapat digunakan semula pada tahun 2025. Kadar kita semula di negara kita merekodkan 31.52%, sedangkan kebanyakan negara maju mampu mencatatkan sekurang-kurangnya 60%. Statistik ini berdasarkan hasil maklumat daripada Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara. Kebanyakan masyarakat memberi alasan kerana kekangan masa. Untuk persoalan ketiga ialah apakah kesan dan kepentingan memudayakan amalan ini untuk memelihara alam sekitar daripada pencemaran, menyebabkan sumber semula jadi, meningkatkan ekonomi, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor kita semula, negara dalam keadaan makmur dan bebas daripada penyakit. Untuk objektif kedua ialah mempromosi program kita semula di negara kita agar lebih mementingkan sikap menjaga alam sekitar. Persoalan yang boleh dibincangkan ialah di manakah program kita semula patut dilaksanakan dalam semua lapisan masyarakat termasuk kawasan bandar maupun luar bandar, sekolah. Pihak sekolah haruslah sering membuat kempen kita semula untuk memupuk amalan ini dalam kalangan pelajar. Kilang, seperti yang kita tahu, kilang adalah pengelola sisa yang terbesar. Jadi kilang haruslah membuat program tentang amalan ini untuk pengurusan sisa. Rumah, sebagai contoh, ibu bapa memainkan peranan untuk mendidik dan menjadi contoh kepada anak mereka di rumah tentang amalan kita semula. Secara tidak langsung, amalan ini akan terbiasa diamalkan dalam kehidupan. Bagaimanakah melaksanakan dan menjayakan program tersebut? Dengan kerjasama antara pihak bertanggungjawab termasuk kerajaan maupun swasta perlu berganding bahu untuk menjayakan program kita semula untuk lebih efektif. Apakah kesan melakukan program kita semula kepada masyarakat untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan amalan kita semula dan penjagaan alam sekitar, memupuk semangat mencintai bumi kita daripada pencemaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syahrul Anwar dan saya akan menyambung pembentangan tentang perbincangan dan hasil kajian objektif 3. Perbincangan yang pertama adalah seberapa penting amalan penjagaan alam sekitar kepada kita. Kepentingan yang pertama adalah dapat mencipta udara yang bersih disebabkan persekitaran yang bersih. Persekitaran yang bersih membolehkan kita menghirup udara yang segar. Udara yang bersih merupakan nikmat yang sangat bernilai kepada kehidupan manusia. Kawasan yang segar dan bersih biasanya dipenuhi dengan tumbuhan menghijau. Tumbuhan-tumbuhan membebaskan oksigen ke udara dan membolehkan badan kita mendapat bekalan oksigen secukupnya. Melalui persekitaran yang segar dan nyaman, orang ramai boleh melakukan aktiviti seperti beriadah dan berjoging. Kepentingan yang kedua adalah dapat mengelakkan pembiakan serangga pembawa penyakit. Alam sekitar yang bersih juga dapat mengelakkan pembiakan serangga seperti lalat, nyamuk, tikus daripada membiak dan menyebarkan penyakit kepada manusia seperti malaria, demam denggi, taun dan hawa. Kepentingan yang ketiga adalah air yang bersih dapat dikekalkan. Air yang suci dan bersih merupakan penjana kepada kehidupan di bumi. Oleh kerana air merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, masyarakat haruslah berganding bahu dan memelihara dan menjaga kebersihan air, terutamanya kebersihan alam sekitar daripada sebarang pencemaran. Perbincangan yang seterusnya adalah kenapa kesedaran masyarakat masih berada di tahap yang tidak memuaskan. Yang pertama adalah kerana kurang penekanan terhadap pendekatan mendidik dan membentuk masyarakat supaya menghargai dan bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran. Tahap kesedaran masyarakat yang rendah mengenai keperluan dalam mengamalkan 3R iaitu reduce, reuse and recycle berikutan kurang pengetahuan dan tidak menghargai nilai sisa pepejal terutamanya dalam situasi sekarang di mana sumber asli semakin berkurangan turut memburukkan keadaan. Sebab yang seterusnya adalah kerana semangat sukarelawan dalam kalangan masyarakat untuk sama-sama memastikan keadaan bersih juga masih belum memuaskan. Kebanyakan masyarakat di Malaysia ini mempunyai budaya mengenai kebersihan yang berbeza turut mengundang masalah kepada negara. Sikap masyarakat menganggap tugas untuk membersihkan persekitaran diberikan kepada cleaner dan pihak berkuasa juga turut menambah masalah. Tanpa rasa bersalah, mereka yang berkenaan membuang sampah merata-rata kerana sentiasa merasakan pekerja pembersihan akan mengutip sampah tersebut. Selain itu, antara cabaran dikenal pasti adalah kekangan kewangan negara kerana kos penyediaan infrastruktur yang tinggi dan semakin meningkat.
Kemudahan 3R masih tidak mencukupi dan menyeluruh. Tapak pembinaan kemudahan juga terhad dan sukar diperoleh di Malaysia. Lebih membimbangkan, jangka hayat tapak pelupusan sampah sedia ada yang semakin berkurangan. Cara yang paling berkesan untuk menangani masalah ini adalah dengan keberadaan pihak berkuasa. Penguatkuasaan adalah satu kaedah yang mampu memberikan kesan mendalam terhadap mereka yang degil, tidak berdisiplin dan tidak memberi kerjasama serta mementingkan diri dalam menjaga kebersihan alam ini. Kesimpulannya, pemeliharaan muka bumi perlu dijalankan bagi menjamin bekalan sumber makanan, sumber kesihatan dan menghasilkan ubat-ubatan. Ia turut berperanan sebagai sumber kecantikan, keindahan dan kebersihan alam sekitar. Justru semua lapisan masyarakat, tak kira sekolah menengah, sekolah rendah, kaki tangan kerajaan juga haruslah bekerjasama dan saling bantu-bantu dalam memelihara alam sekitar supaya kebersihan alam sekitar dapat ditingkatkan dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, gaya hidup masyarakat setempat yang secara majoritinya mengamalkan sifat berlebihan dilihat jelas memberikan kesan yang buruk terhadap alam sekitar. Oleh yang demikian, seluruh rakyat di negara ini harus memperkasakan diri dengan pengetahuan berkaitan kepentingan alam sekitar di pelbagai peringkat umum. Masyarakat seharusnya tidak boleh mengendahkan tentang perihal ini agar generasi kini dan akan datang dapat menikmati keindahan alam dan menjalani kehidupan seharian dalam aman dan harmoni. Menerusi Tun Dr. Mahathir Mohamad, umum diketahui sebagai mantan Perdana Menteri Malaysia, pernah menyatakan bahawa masyarakat yang sihat bergantung kepada persekitaran alam yang bersih dan indah. Masyarakat harus membiasakan diri bagi mengamalkan amalan kita semula dan berpotensi meluaskan horizon pemikiran masyarakat setempat untuk melahirkan generasi yang cinta akan alam sekitar. Gerakan kita semula merupakan satu usaha yang amat berguna kepada negara dan rakyat. Terdapat banyak pihak mendapat manfaat daripada usaha ini. Program ini harus dilakukan pada masa yang panjang supaya lebih ramai masyarakat akan tampil ke hadapan untuk menyahut seruan ini dan mengamalkannya di dalam kehidupan seharian. Kita sebagai rakyat di dalam negara ini sepatutnya menjadikan insentif ini sebagai amalan dalam hidup kita. Kerana di dalam agama Islam sendiri memberitahu kita bahawa kebersihan adalah sebahagian daripada akidah. Hal ini juga selaras dengan keinginan Perdana Menteri untuk memupuk minda kelas pertama. Di zaman teknologi ini, pemikiran masyarakat mudah dibentuk dan dipengaruhi melalui media massa. Media massa juga mampu menjadi sebuah platform yang dapat menyalurkan berbagai maklumat berkaitan kepentingan amalan kita semula kepada penggunanya. Kaedah ini dapat disampaikan kepada masyarakat dengan waktu yang singkat serta lebih efisien. Selain itu, penganjuran program kita semula di Malaysia akan mendatangkan pelbagai manfaat kepada masyarakat setempat. Program ini dijalankan bagi meningkatkan tahap kesedaran masyarakat untuk mengamalkan kita semula di dalam kehidupan seharian mereka. Namun, ia harus diperkukuhkan dari semasa ke semasa bagi menarik minat masyarakat bagi menjayakan program yang dianjurkan. Program-program yang akan dianjurkan haruslah dilakukan di pelbagai peringkat umum agar mampu memberikan kesedaran secara menyeluruh kepada masyarakat bagi mengurangkan masalah pengurusan sistem pekerjaan yang semakin serius pada masa kini. Melalui aktiviti tersebut juga, masyarakat dapat melaksanakan peranan masing-masing untuk memelihara kebersihan alam sekitar sepanjang masa. Alam persekitaran yang harmoni akan menjamin kesejahteraan hidup masyarakat ke arah pembangunan lestari. Sebagai cadangan, salah satu prakasa untuk mempromosikan kempen kita semula ialah melalui didikan orang tua. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, anak-anak seperti kain putih yang akan dicorakkan oleh orang tuanya. Sejak anak masih kecil, sudah sewajarnya orang tua memberikan didikan tentang kemaslahatan amalan kita semula. Contohnya, anak-anak harus dilatih sebaiknya supaya mereka dapat mempraktikkan pembuangan sampah dengan lebih efisien. Ibu bapa seharusnya menjadi suri teladan dengan tidak membuang sampah sebarangan dan mengumpulkan barang-barang yang boleh dikita semula. Setiap gerak-geri ibu bapa pasti akan dilihat dan dipraktikkan oleh anak mereka kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Tuntasnya, ibu bapa menjadi telunjuk terbaik bagi anak-anak dalam mengamalkan amalan kita semula.
Seterusnya, pihak sekolah menjadi peranan penting dalam memupuk amalan kita semula melalui kegiatan co-curriculum dan kurikulum kepada para pelajar. Sebagai contoh, pihak sekolah haruslah menganjurkan aktiviti gotong royong secara tahunan bagi membersihkan persekitaran sekolah. Dengan mengadakan pertandingan yang melibatkan barangan kita semula semasa aktiviti tersebut berlangsung, ia dapat menarik para pelajar dan guru dengan menyediakan hadiah kepada para pemenang. Secara tidak langsung, ia juga dapat membentuk kesedaran para pelajar dan guru tentang amalan kita semula. Penubuhan kelab alam sekitar juga dilihat mampu menjadi tunjang dalam membantu usaha ini. Sebagai contoh, kelab ini boleh menjalankan aktiviti mengumpul barang-barang yang boleh dikita semula atau mereka cipta barangan kita semula. Natijahnya, para pelajar akan didedahkan dengan amalan kita semula sekaligus dapat membantu penjagaan alam sekitar. Pendek kata, pelibatan dari pihak sekolah merupakan usaha yang efektif dalam menjayakan amalan kita semula. Selain itu, pihak kerajaan hendaklah mempunyai dasar mengenai pelebusan sampah dan kita semula. Misalnya, kerajaan boleh membentuk undang-undang untuk pelebusan sisa mengikut kategori. Dalam hal ini, pihak berkuasa tempatan harus menambah baik pusat kita semula yang sedia ada dan menambah bilangannya bagi memudahkan masyarakat mengamalkan budaya kita semula. Di samping itu, kerajaan boleh menganjurkan lebih banyak kempen-kempen untuk membentuk kesedaran orang ramai tentang amalan kita semula. Program ini harus dilakukan melalui media massa bagi memastikan pesanan kita semula ini disebar secara meluas dengan pantas. Tegasnya, untuk menjayakan sesuatu misi, kerjasama di antara pihak berwajib dan semua pihak amat diperkuatkan kerana muafakat membawa berkat. Akhir sekali, syarikat korporat harus menunjukkan komitmen untuk menggalakkan aktiviti kita semula dalam syarikat mereka. Ia kerana kebanyakan syarikat menghasilkan sejumlah besar sisa kita semula seperti kertas, plastik dan tin. Sebagai contoh, syarikat guaman dan akaunten menggunakan banyak kertas untuk mencetak dokumen. Namun begitu, kebanyakan syarikat mengamalkan sistem 5S iaitu sisir, sapu, susun, seragam dan sentiasa. Melalui sistem ini, pekerja akan mengasingkan bahan atau dokumen yang tidak digunakan dan membuangnya mengikut kategori tong kita semula. Oleh itu, amalan sistem kerja di dalam sistem perusahaan dapat menjayakan aktiviti kita semula di syarikat masing-masing.